Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 21 Julai bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, kerajaan perlu berhati-hati dengan dasar pengurangan subsidi petrol terutama dalam jangka masa terdekat. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata banyak dasar yang baik dan perlu ditolak serta ditentang habis-habisan oleh rakyat kerana diumumkan pada waktu yang tidak sesuai. Ahli Dewan Undangan Negeri Rantau itu memberi amaran penarikan subsidi petrol dalam masa terdekat ibarat mencurah minyak ke dalam api. Ini tegasnya akan menyemarakkan lagi kemarahan rakyat terhadap kerajaan. Untuk rekod baru-baru ini, banyak cadangan supaya kerajaan menamatkan pemberian subsidi petrol secara pukal dan menggantikannya kepada subsidi bersasar. Ini bagi menjimatkan kewangan kerajaan yang terpaksa menampung hampir 80 bilion ringgit subsidi petrol yang dinikmati oleh semua golongan. Malah hakikatnya, subsidi petrol lebih banyak dinikmati oleh golongan berkemampuan berbanding B40. Polis telah membuka siasatan terhadap setiausaha politik kepada ahli Dewan Undangan Negeri Adun PKR berhubung video tular yang menyentuh isu kenaikan harga minyak masak. Ketua Polis Perak Dato' Mio Faridallah Traj Wahid berkata siasatan terhadap Jason Yu akan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Katanya pihaknya boleh mengesahkan memang ada siasatan dijalankan namun ia dijalankan oleh USJT. Datuk Mio Faridallah Traj berkata USJT hanya menggunakan lokasi IPD Ipoh untuk merakam percakapan individu terbabit. Terdahulu Adun Teja Sandrangah memaklumkan setiausaha politiknya iaitu Jason Yeo telah dipanggil polis. Ia bagi membantu siasatan berkata video TikTok yang menyentuh ulasan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai isu minyak masak paket. Video tular yang dimuatnai di aplikasi TikTok miliknya telah ditonton lebih 3 juta dengan 30,000 perkongsian. Namun video itu telah diturunkan. Seterusnya, Parti Keadilan Rakyat PKR mengumumkan pelantikan Ahli Parlimen Permatang Pau Nurul Izzah Anwar sebagai Naib Presiden manakala Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kekal menjadi setiausaha parti itu. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP yang dipengerusikan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim malam tadi dengan memilih 12 pimpinan sebagai ahli baru badan itu. Untuk naib-naib Presiden, perlembagaan membutuhkan 3 pelantikan termasuk satu yang mewakili Sabah dan Sarawak. Jadi saya mencadangkan Nurul Izzah Anwar, Saraswati dan Awang Husaini dari Sabah. Untuk Setiausaha Agung, Saudara Saifuddin Nasution akan diminta meneruskan tugas selaku Setiausaha Agung. And then Ketua Setiausaha Pengelola, ini jawatan yang dibentukkan dalam perlembagaan yang harus dipilih dari di antara ahli majlis pimpinan pusat. Dan kita telah cadangkan dan dipersetujui Saudara Zahir Hassan dari wilayah persekutuan. Datuk Seri Anwar berkata pelantikan itu dibuat setelah mendapat persetujuan daripada semua barisan kepimpinan keadilan baharu bagi penggal 2022 hingga 2025. Antara jawatan tertinggi lain yang turut diumumkan menerusi mesyuarat sama termasuklah Bendahari William Leong dan Ketua Penerangan Fahmi Fazil. Bagi ahli MPP lantikan pula adalah G. Manivan, Datuk Christina Liu, Rozia Ismail, R. Yunas Weswaran dan Abun Sui Anyit. Sementara itu, Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan timbalannya Rafizi Ramli mengetuai pasukan perang pilihan raya parti itu. Beliau berkata Rafizi akan dibantu beberapa naib presiden dan bekas pengarah pilihan raya PKR Fuziah Saleh bagi memastikan kemenangan parti itu dan Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Pertamanya, tumpuan kita adalah ke arah pilihan raya. Inilah satu kongres di mana seluruh pemusatan kegiatan dan jentera digerakkan untuk melaksanakan pilihan raya yang kita yakin insya-Allah dapat mengangkat martabat kedudukan keadilan dan Pakatan Harapan. Dan untuk itu saya telah mencadangkan supaya Saudara Rafizi Ramli selaku Timbalan Presiden mengetuai
pasukan perang pilihan raya ini dengan beberapa naib presiden dan pengarah DPRP yang lalu, Saudara Fuzia Saleh, akan membantu beliau. Tapi beliau akan diberikan wewenang untuk bergerak secepat mungkin untuk memperkuatkan jentera pilihan raya parti. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Pimpinan Pusat MPP Keadilan Bersama Barisan Kepimpinan Baharu Keadilan bagi Penggal 2022 hingga 2025. Seorang pemandu lori mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Klang kerana merempuh 8 buah kereta yang diparkir di Jalan Beringin 2 minggu lalu. Tertuduh Muhammad Hirudin 41 membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Amiful Ashraf Abdul Rasid. Mahkamah kemudian membenarkan Muhammad Hirudin diikat jamin RM3,500 bersama seorang penjamin dan menetapkan 12 September ini sebagai tarikh jatuh hukum. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, SCP Chow Ho Fong berkata, kemalangan berlaku kira-kira pukul 9.40 malam pada 8 Julai lalu di Jalan Beringin, Pelabuhan Klang. Katanya pemandu lori itu telah merempuh 8 buah kereta yang sedang parkir di petak letak kereta sebelah kiri jalan. Sesudah itu, pemandu lori berkenaan telah tampil membuat laporan polis pada hari yang sama jam lebih kurang 11.46 malam. Hasil ujian pernafasan yang telah dilakukan terhadap pemandu lori itu didapati kandungan alkohol melebihi had yang dibenarkan. Kes telah disiasat mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987/2020. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.